Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, industri tenaga hijau tunjang utama ekonomi Sarawak menjelang 2030. Perinciannya kita bersama Buma Wen. Buma, silakan. Baik Nurul, terima kasih. Industri tenaga hijau dan boleh diperbaharui akan menjadi tunjang utama ekonomi Sarawak menjelang 2030 dan seterusnya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ia juga akan terus menjadi tumpuan khusus Kerajaan Sarawak kerana hasil daripada pertumbuhan industri tersebut bakal membangunkan semua sektor yang lain. Beliau berkata demikian dalam ucapan pembukaannya semasa pertemuan dengan pegawai atasan Shell di Ibu Pejabat Shell di London. Turut mengiringi beliau timbalannya merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta ketua-ketua jabatan. Dalam pertemuan tersebut, Dato' Patinggi Abang Johari menyeru Shell yang mempunyai sejarah panjang dalam industri minyak dan gas di Sarawak untuk terus menjadi rakan kongsi negeri dalam pembangunan sumber industri berkenaan termasuk penyimpanan karbon. Beliau turut memberi penghormatan kepada Shell yang telah memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Sarawak sejak minyak mula digerudi pada 1910 di Miri. Datuk Petinggi Abang Johari yang mengetuai delegasi ke Sweden, Norway dan United Kingdom tiba ke London dari Oslo petang semalam untuk mengakhiri lawatan kerja selama seminggu. Ikrar rukun negara bukan perkara baharu, telah diisytihar lebih 50 tahun lalu sebagai asas penyatuan bangsa. Terkandung di dalamnya 5 prinsip rukun negara yang biasa dilafazkan oleh rakyat Malaysia. Namun, berapa ramai yang mengetahui ikrar rukun negara seharusnya dihayati bersama 5 cita-cita atau mukadimahnya? Ikuti laporan disediakan oleh wartawan Debbie Amanda Padan. Masa sekolah dulu memang rukun negara je lah. Jangan nak ada yang berkaitan dengan mukadimah tu. Sebenarnya dengar pun lah. Memang sebenarnya dengar. Sebab sebelum ni saya hanya didedahkan mengenai lafaz ikrar rukun negara yang hanya berfokus kepada 5 prinsip rukun negara sahaja. Rukun negara dilancarkan selepas negara mengalami detik pahit pada 13 Mei 1969 yang mencacatkan keharmonian antara kaum. Oleh itu, ia dibentuk bagi mencari titik pertemuan dan kebersamaan serta meraihkan segala perbezaan. Dalam sebuah negara yang majmuk masyarakatnya seperti Malaysia, cabaran utama kita adalah untuk menguruskan hubungan etnik. Sekiranya hubungan etnik itu tidak dapat diurus, maka kita akan berada dalam keadaan yang kurang stabil dan sebagainya. Dan sudah tentunya kerajaan, apa saja kerajaan perpaduan pada hari ini dan juga kerajaan-kerajaan lepas, mereka meletakkan agenda hubungan etnik sebagai agenda yang utama supaya setiap kaum dapat hidup bersama-sama, peaceful coexistence dalam sebuah negara yang masyarakatnya majmuk. Keputusan Jemaah Menteri meluluskan cadangan agar ikrar rukun negara dilafazkan penuh bermula dari mukadimahnya, satu inisiatif positif dalam mendukung aspirasi negara. Mukadimah itu nanti akan membantu untuk reinforce, untuk memperkukuhkan lagi kelima-lima prinsip rukun negara yang kita sudah tahu. Jadi mungkin lebih mudah untuk kita menghayati, lebih mudah untuk kita memahami dan juga mungkin lebih mudah untuk generasi pada masa kini untuk lebih faham. Dan ini merupakan salah satu inisiatif yang akan memberi kesan positif untuk masyarakat lebih mengenali dengan lebih mendalam lagi apa aspirasi yang boleh dibawa oleh negara. Of course, younger generation, but I think it's more important for older generation because if even older generation doesn't understand it, how can our younger generation and for me to understand it more better? Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang menifatkan penghayatan mukadimah tersebut akan lebih menyentuh hati dan jiwa rakyat. Di dalamnya tersimpan matlamat untuk mengajak setiap rakyat mengukuhkan lagi perpaduan walaupun diberi kebebasan berpolitik dan mengamalkan agama, adat resam serta budaya masing-masing. Semua rakyat juga seharusnya berpeluang menikmati kemakmuran dan kekayaan negara
selain dituntut untuk bergerak ke hadapan sejajar kemajuan sains dan teknologi. Pelaksanaan bagi sesi lafaz rukun negara yang akan diselaraskan bermula dengan mukadimah akan memberikan kepada rakyat memperkukuhkan lagi keharmonian dan perpaduan masyarakat majmuk, terutamanya generasi muda. Oleh itu, ayuh mari kita sama-sama mendalami mukadimah rukun negara sekaligus menyemai rasa taat, setia dan rasa cintakan negara. Itulah matlamat utama rukun negara. Baik, Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak kini menyediakan dana khas bagi menyokong program dan aktiviti yang berasaskan warisan, seni dan budaya, iaitu Dana Mudah Cara untuk Warisan, Seni dan Budaya. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan, pada tahun lepas, kementerian tersebut telah menyokong 80 program sedemikian. Dan bagi tahun ini, setakat 14 Ogos ini, kita telah meluluskan 22 permohonan dengan jumlah sebanyak 1.28 juta untuk 22 permohonan ini. Okay. Daripada Sibu, kita telah menerima dan meluluskan 4 permohonan. Daripada Serike, 1 permohonan yang telah diterima dan diluluskan setakat ini. Beliau turut mendedahkan pihaknya belum menerima permohonan daripada Song, Kenawit dan Kapit. Justru itu, beliau menyeru penggiat industri di kawasan tersebut untuk memohon dana disediakan kerajaan itu. Datuk Snowden berucap pada program Town Hall Industri Kreatif yang diadakan di Sibu. Pada sesi tersebut, borang panduan permohonan serta senarai semak permohonan dana khas ini turut diedarkan kepada semua yang hadir di program itu. Acara itu merupakan siri keempat Town Hall selepas Kota Semarahan, Miri dan Bintulu. Sesi Town Hall ini diadakan untuk menyampaikan secara terus kepada penggiat industri kreatif di Sarawak mengenai usaha kementerian mewujudkan kefahaman serta menggalakkan perkembangan industri kreatif di Sarawak. Polis Sarawak masih memburu 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes mencederakan seorang lelaki di Matang pada Isnin lepas. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta berkata, suspek berkenaan merupakan sebahagian daripada sekumpulan 11 orang yang disyaki terlibat dalam kejadian sekitar 1 pagi di sebuah premis di Matang, Kuching. Menurut beliau, setakat ini 8 suspek berjaya ditangkap melibatkan lelaki tempatan berusia 21 hingga 51 tahun. Dan semakin rekod ke atas kesemua tangkapan ini mendapati penglibatan utama adalah dalam kegiatan dadah. Dalam kejadian tersebut, seorang lelaki berusia 30-an cedera parah selepas diserang sekumpulan suspek bersenjatakan parang dan kayu hoki. Punca serangan dipercayai berkaitan hutang. Datuk Manca mendedahkan demikian kepada media selepas merasmikan program kepolisian komuniti polis diraja Malaysia bersama adun Batu Kitang di Kampung Semeba di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Pesuruhjaya Polis itu menasihatkan orang ramai supaya tidak mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, bersama-sama dengan jiran tetangga untuk menjaga keselamatan dan harta benda semua pihak. Jelasnya, tindakan sedemikian boleh membantu mengurangkan kadar jenayah. Dalam pada itu, Adun Batu Kitang Luo Khiri Chiang berkata, kerjasama semua pihak amat penting dalam usaha mencegah dan memerangi aktiviti jenayah di peringkat akar umbi dengan berkesan. Hampir 200 orang pengayuh dari seluruh dunia bertanding dalam Seoul International Mountain Bike Challenge SIMBC 2023 berlangsung hari ini dan esok. Selain Malaysia, kejohanan tahun ini mendapat penyertaan dari Thailand, India, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam dan Chinese Taipei. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Redwan berkata, terdapat 4 objektif utama penganjuran pertandingan ini pada setiap tahun, iaitu menjadikan acara ini sebagai Premier Mountain Bike MTB dalam Malaysia, platform mencungkil bakat baru, menarik kedatangan pelancong luar datang ke Kuching dan mempromosikan Kuching dan Sarawak sebagai destinasi pelancongan sukan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian pada majlis memperkenalkan peserta SIMBC 2023 semalam. Ujarnya, kejohanan tahun ini menampilkan 2 acara, iaitu acara menuruni bukit dan acara merentas desa. Beliau berharap semua peserta dapat menunjukkan semangat kesukanan tinggi di samping mendapat pengalaman berharga bagi peserta yang menyertai buat julung kali.
Baik, jualan agro madani yang dianjurkan oleh pihak Fama dengan kerjasama Lembaga Pertubuhan Peladang dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Cawangan Bintulu merupakan satu kejaminan serta ketersediaan bekalan agro makanan dan memberi pilihan kepada pengguna mendapatkan bekalan agro makanan pada harga berpatutan. Penyelaras program jualan agro madani dari Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Cawangan Bintulu, Zulkarnain Muhammad Saleh berkata, melalui program jualan ini komoditi jualan diperluaskan meliputi produk segar dan barangan kawalan dengan penjimatan 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran termasuk sayur, buah-buahan, ikan dan barangan lainnya. Program Agro Madani ini adalah sebenarnya untuk memastikan bekalan makanan di dapur warga Bintulu lah, especially terjamin dan dengan harga yang berpatutan. Bagi LKM kita memastikan harga bekalan ikan, contohnya ikan kembung hari ini kita jual dalam harga RM6 1 kilo, biasa pasaran dalam 12 kilo. Beliau berkata demikian di Pasar Tamu Imat Bintulu pagi tadi. Dalam pada itu, rata-rata orang ramai berkunjung ke program ini sangat berpuas hati dengan harga ditawarkan kepada mereka dan berharap program seumpama ini diteruskan pada masa akan datang. Kami boleh beli barang yang murah, barang basah, ikan, sayur, berbanding dengan supermarket. Kita dapat beli barang dengan harga promosi berbanding dengan sebelum ni kita beli dekat tempat lain memang dengan harga asal. Sebab hari ini kita ada dapat peluang beli barang dengan murah. Kalau boleh untuk masa yang akan datang kita galakkanlah untuk adakan program seperti yang hari ini supaya kita pengguna dapat membeli barang dengan harga yang berpatutan. 10 buah gerai terlibat dalam program jualan agro madani tersebut. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak petang ini untuk Salam Malaysia Madani. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan.